Assalamualaikum. Jumpa lagi kita hari ni. Hari ni kita nak cerita pasal perbandingan antara kes veteran askar yang ceroboh tanah. Kita kedengaran sebelum ni, dia dijatuhkan hukuman dan sebagainya lah. Kena denda lah, kena penjara ke apa ke, tak kira lah. Yang penting dia didakwa di mahkamah kerana membuat pencerobohan terhadap tanah. Okey, dia adalah veteran askar tau, yang mana banyak janji-janji kerajaan terhadap veteran askar ni tidak ditunaikan. Malahan kalau kita tengok presiden pengerusi veteran askar pun seolah-olah hidup segan mati tak nak, kan? Kebajikan anggota-anggota tentera, veteran-veteran ni tak dapat satu kebajikan yang baik. Faham? Jadi kalau dia ceroboh tanah, buat kebun ke apa, tanam pisang, adakah wajar untuk kita ambil tindakan kat dia, kenakan tindakan kat dia? Sepatutnya dia tu saja diusir tanpa dia ambil sebarang tindakan, diberi amaran. Macam mana budak ladang Raup Musang King ni, aku difahamkan saiz dia troka tu, hutan tu 10 kali Putrajaya punya saiz. Macam mana sampai hari ni kita tak dengar satu orang pun diheret ke mahkamah bergari didakwa kerana ceroboh hutan? Ada wayang apa kat sini? Tunjuk macam beria-ria nak settlekan hal Raup, tapi seekor pun tak kena tangkap aku tengok. Inilah nama dia. Kalau kita tengok pelik ni, yang ni lah, kan? Dalam duk keras-keras, rupanya ada mungkin lah mungkin ada sampul lalu ke bawah meja. Ni ada wayang je semua. Takkan tak ada orang kena tangkap tau. Ceroboh hutan sebesar tu tak ada orang kena tangkap. Sampai tuanku buat titah. Takkan kita bagi muka kepada dua perkara. Yang aku dengar titah Raja Dollah tu dua aku dengar. Pertama, dia cakap orang yang menghina agama. Dan yang kedua, aku dengar titah tuanku cakap tak boleh ceroboh tanah hutan negeri beta. Nampak ni? Jadi aku dah tengoklah kerajaan Anwar Ibrahim Madani ni. Apa cerita kau ni? Anwar Ibrahim ni, kita tengok dalam kes baru ni ada viral satu budak di Kelantan, bacuk polis tangkap dia kerana menghina Anwar Ibrahim. Sebenarnya ayat tu aku tengok tak berapa kena. Dia bukan menghina Anwar Ibrahim sebenarnya, dia memfitnah. Faham? Sebab tu aku cakap Anwar Ibrahim sendiri buat pengakuan. Ada klip video dia mengaku, dia kata dia tak kisah kena hina, kena kecam, kena kutuk, dia tak kisah. Sebab apa? Dia memberi kebenaran. Kita kerajaan yang bersikap terbuka, rakyat bebas bersuara, tetapi tidak boleh memfitnah. Yang kes dekat Kelantan tu, dia bukannya menghina, dia fitnah. Dengar betul-betul apa dia buat. Sebab tu aku cakapkan korang, kalau korang tak pasti, jangan cakap straightforward, jadi fitnah. Cakap rasa. Saya rasa lah, cakap. Ataupun kau cakap saya mimpi. Mimpi mana ada kes, mana ada dalam dunia ni kes mimpi dibicarakan. Faham tak? Ini cakap direct. Anwar Ibrahim tu nak buat macam ni lah datang Kelantan. Memang kau kena lah, kau fitnah lah. Faham? Soal kena hina, kena kutuk, kena kecam, Anwar Ibrahim dia sendiri dah cakap dia tak kisah. Kalau ada kes menghina Anwar Ibrahim, mengutuk, mengecam Anwar Ibrahim, ditangkap polis, kau pergi je mahkamah, cakap ke hakim, saya mana tahu dia cakap dia tak kisah kena hina dan kena kecam. Sekarang bila orang hina dia, saya kena cas pula kat mahkamah. Kau cakap macam tu, betul? Bukan dia yang sembang itu hari kan Anwar Ibrahim. Dia kata saya tak kisah orang hina saya, orang kecam saya, orang kutuk saya. Rakyat bebas bersuara, tapi jangan hina. Kalau hina, jawab. Tapi jangan fitnah. Fitnah, jawab. Betul lah dia cakap. Kadang-kadang kita tengok ada banyak kes dan kita minta kalau boleh atas budi bicara Ketua Hakim Negara, Mahkamah, Jabatan Pokok Negara, review lah balik kes-kes yang sebelum-sebelum ni kalau ianya dilihat tidak ada dengan keadaan semasa, kan? Contoh macam hutan Raup dengan veteran askar tu, kes tu review balik. Kalau perlu pulangkan balik duit denda tu, pulangkan balik kepada veteran tu. Pasal apa? Raup macam tu punya besar, tak ada siapa kena tangkap, kan? Takkanlah veteran askar tu ceroboh, dia ceroboh tanah besar mana, kena denda kau-kau aku dengar kata. Dahlah kebajikan veteran kerajaan gagal nak uruskan, kan?
Janji nak bagi tanah, sudahnya rumah reban ayam pun tak dapat. Yang dapat tanah kubur, tu pun kena bayar. Faham? Banyak kes kita tengok macam-macam. Jadi jangan salah faham dalam hal ni ya. Sebab apa? Ada kadang-kadang kes-kes tu boleh direview, bergantung kepada keadaan tu. Faham tak? So veteran askar punya kes boleh review dah lah. Kalau raup tak ada siapa kena tangkap, boleh review. Mohon kepada mahkamah untuk review balik kes dia. Dan kalau perlu hukuman tu dibayar pampasan, ataupun wang-wang denda yang dia dah bayar tu dipulangkan balik. Kena lah. Kalau tidak, raup tangkap. Satu orang pun tak boleh lepas tangkap. Mesti ramai tu kalau nak tangkap raup tu. Kenapa tak tangkap? Ada macam-macam ya. Review ni bukan apa, nak tengok balik sistem keadilan tu, untuk nak menjaga kemuliaan institusi kehakiman, institusi mahkamah. Betul tak? Jadi buat je lah review, tak ada masalah. Ada budak bawa motor aksiden dekat Dataran Merdeka. Yang seorang ni, budak ni, dia pergi menentang arus, bertembung dengan motor yang datang. Motor yang datang tu mati, patah kaki, dua-dua pun patah kaki. Tapi yang seorang yang mangsa tu patah kaki, mati. Dia ni hidup tapi patah kaki. Okay? Dia telah dituduh di mahkamah dan dijatuhkan hukuman denda RM40,000. Okay. Lepas dia bayar denda 2 tahun ke 3 tahun macam tu, 2 tahun tak silap, dia dipanggil semula untuk bicara dan dikaitkan, dituduh di bawah seksyen yang mana hukuman dia adalah penjara 3 tahun. Mak bapak, tok nenek, pakcik, makcik dia semua kumpul lah duit. Kumpul duit dapat RM40,000, RM50,000, ambil lawyer satu untuk nak fight seksyen yang dituduh dekat dia tu. Yang mana kalau dia dapati bersalah, dia boleh pergi penjara 3 tahun. Entah lawyer bodoh mana lah dia orang pergi hire, sudahnya daripada 3 tahun jadi 5 tahun. Ni nama dia review. Sebab tu aku daripada dulu, kalau korang kata korang kena naya, kena fitnah, kena tipu, termasuk Anwar Ibrahim, termasuk si Ali Memerang tu, pergilah review kes kau. Pasal apa tak review? Kan? Review tak nak, lepas tu saya mangsa fitnah. Opah kau cakap macam tu. Sama macam Raup ni. Kan? Minta veteran askar, korang buat sebulat suara sepakat, tuntut untuk satu sistem keadilan. Yang mana Raup, kalau tak tangkap Raup tu, bermakna veteran askar ni hukuman dia perlu direview balik. Tu cadangan akulah. Anwar Ibrahim, semalam aku pergi istiadat pengkebumian Tun Abdullah, ya, Al-Fatihah. Okey. Aku terfikir, masa aku duduk kat situ, aku terfikir, adakah Anwar Ibrahim akan dikebumikan di situ bila dia mati nanti? Bukan nak kata peliwat tak boleh kebumi kat situ. Cemarlah cemarlah makam pahlawan. Jadi sebab tu aku daripada dulu rajin duk bercakap, aku minta Anwar Ibrahim pergi review kes kau. Sebab aku tengok jangka masa panjang. Ni kira aku nak tolong Anwar Ibrahim ni, tolong fikirkan untuk jangka masa panjang ke depan. Kau tu kalau mati nanti, kecoh nanti, tak tahu nak tanam kat mana sekarang. Kan? Sebab apa? Kes liwat kau tak review. Kalau betul kau kena naya, pergi review, bersihkan nama kau. Besok kalau kau meninggal, kau akan meninggal dalam keadaan penuh dengan penghormatan. Boleh dikebumikan di makam pahlawan tu nanti. Kalau tidak, kau balik ke Matang Pauh nanti. Faham? So hidup berakal, mati jangan beratur. Ni tak ada hina-hina, aku cakap benda fakta je ni, ya. So untuk siapa yang tak puas hati ke apa ke dengan aku, terang-terang nombor telefon jebat apa semua ada dekat media sosial, boleh cari. Call aku. Dan tak kira lah siapa pun, polis ke, MMC, MC ke, apa ke, menteri ke, Anwar Ibrahim ke, telefon lah. Kan? Setakat ni apa yang aku cakap tak ramai. Bukan tak ramai lah, kalau yang ada call balik dengan aku pun seorang dua je. Datuk-datuk, Tan Sri menteri ni, ada seorang dua je call balik. Itu pun bukannya dia menafikan apa yang aku cakap, dia suruh aku diam je. Janganlah cakap macam tu lah. Faham? Jadi sama lah. So review balik Noah. Bukan apa, besok kecoh besok, buatnya kau mati besok kecoh. Gila apa? Kan? Clearkan nama kau.
Betul Tok Naya, heret polis-polis yang terlibat, hakim yang terlibat, timbalan pendakwa raya apa semua yang terlibat semua, sumbat masuk jail semua sekali. Pasal apa? Menyalahgunakan kuasa institusi kehakiman, institusi pendakwaan apa semua ni. Ya? Semua sekali cas lah supaya kita rakyat rasa selamat. Gila apa satu menteri boleh kena naya macam tu, rakyat marhen lagilah. Tu pasal aku tengok kata ramai takut. Lepas tu dia cakap jebat berani. Aku pun bukan berani sangat. Kalau kena kutip, kena juga. Tapi pasal aku suka duduk lokap. Aku suka masuk duduk lokap, lepak, tenang. Sebab apa? Kita businessman, kadang-kadang otak serabut. Masuk duduk lokap, bila keluar 3-4 hari tu kan, fresh je otak. Jadi kadang-kadang aku rasa macam nak minta je. Boleh tak nak duduk lepak duduk lokap 3-4 hari je? Kan? Mereka tak bagilah pula. Dulu aku tak nak, mereka beria nak bagi. Sekarang aku minta tak bagi pula. Okey hidup berakal, mati jangan bergantung. Kasih review. Fikir-fikirkan. Sekian. Wassalam.